Ada dua pandangan ulama Syafi'i. Pandangan Imam Ibn Hajar dengan pandangan Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj li Syekh Ibn Hajar Haytami. Ada dua pandangan ulama. Ada ulama mengatakan bahawa sesungguhnya dia mesti berniat yang pertama itu semayang qabliyah, dan dalam hati juga dia berniat itu semayang sunat wudu. Barulah ia hasil dua pahala. Sebagaimana kalau seorang itu puasa pada hari Isnin dan dia niat puasa itu juga qada, ataupun dia niat puasa qada, dia dalam waktu yang sama dia niat puasa hari Isnin, maka hasillah dua pahala. Hasillah dua pahala. Sebab ibadah dia sama, lain bab semayang. Apabila dia bertepatan boleh. Contohnya kalau seorang perempuan mengqadakkan puasa berbetulan hari Khamis. Hari Khamis contohnya, dia niat puasa hari Khamis, boleh tak? Boleh. Ini pandangan ramai di kalangan para alim ulama. Ramai di kalangan para alim ulama, termasuklah di kalangan ulama-ulama mazhab Hambali. Begitulah pandangan ulama Syafi'i yang disebut oleh Syekh Ibn Khatib Ar-Syirbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj, dan seorang ulama Saudi yang terkenal sekarang ni, Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti rahimahullah ta'ala. Dia ada laman web dia, Shinqiti nama dia, Shinqiti, seorang ulama yang terkenal. Dia juga berpandangan bahawa sesungguhnya bahawa boleh digabungkan dalam berapa keadaan. Sekarang kalau kita semayang malam contohnya, kalau kita semayang bangun malam ambil wudu, kita tak payahlah mula-mula semayang sunat wudu, kemudian semayang sunat taubat, kemudian semayang sunat hajat. Kalau orang tak biasa bangun malam ni, dia rasa letih. Letih lah dia nak semayang sunat hajat, kita suruh pula semayang sunat hajat 12 rakaat pula. 12 rakaat. Baca pula panjang-panjang. Dah tu habis pukul apa, dah tu suruh pula berzikir pula lagi. Dia kira dah semayang sunat wudu 2 rakaat. Kemudian semayang sunat taubat 2 rakaat. Sunat hajat lagi 12 rakaat. 12 rakaat. Udah tu semayang witir pula 3 rakaat. Dah jadi berapa? Itulah pertama, itulah terakhir dia semayang tahajud. Itulah sebab dia rasa berat. Maka ada dalam kaedah PK ni menyebut apa-apa semayang, sebab kita semayang sunat wudu yang menghormati wudu, dan gugur semayang sunat wudu. Kalau sekarang ni kita ada wudu, tadi ambil wudu, dah tu duduk lama-lama gugur, dia macam tahiyatul masjid juga. Apa-apa semayang kita lakukan ia menduduki sunat wudu. Sekarang lepas kita ambil wudu, bangun tidur ambil wudu, sebab syaitan akan terungkai semua ikatannya apabila seorang itu bangun mengambil wudu. Bangun pertama baca doa, bangun tidur terungkai satu, terungkai. Kemudian bila ambil wudu dia terungkai habislah. 3 ikatan yang kita mengaji dalam hadis, 3 ikatan yang disebut dalam Sahih Bukhari, terungkai semua ikatan iblis ni. Dah terungkai habis ni, jadi kita terus semayang sunat taubat. Kata Ibn Hajar pula mengatakan bahawa perlu niat. Kata Syekh Ramli tak payah niat, tak apa. Macam kita masuk masjid, tahiyatul masjid, tak payah niat tahiyatul masjid pun jadilah dia. Jadilah ya tahiyatul masjid. Contoh dia bagi contohnya, kalau kita ni contohnya buat haji ifrad. Kita buat haji ifrad, masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, kita tawaf apa? Tawaf qudum. Kalau kita buat haji tamattu', kita buat apa tawaf ni? Tawaf umrah. Perlu tak kita berniat tawaf umrah dengan tawaf qudum? Tak perlu. Dengan tawaf kita buat itu sudah menduduki qudum kita. Itulah sebagai penghormatan kita datang ke Masjidil Haram. Perlu tak niat dua? Tak perlu. Begitu juga orang haji qiran, tak perlu niat dua. Kenapa dalam bab tawaf ni boleh pula dia terlaksana dua? Kenapa pula dalam semayang kita perlu niat sampai dua? Ala kulli hal, dalam keadaan mana pun ulama mempunyai hujah masing-masing. Ada ulama berhujah tentang masalah puasa, iaitu kalau kita puasa qada hari Isnin dan kita berniat puasa sunat, maka hasillah dua pahala. Apabila ibadat itu sama, bentuknya sama, maka boleh niat dua sekali. Apabila bentuknya tak sama, maka kita tak boleh niat dua sekali. Atau dia
Atas jalan tengah lah, jalan pertengahan. Sebab dalam negara kita ni banyak memakai pandangan Syekh Ibn Hajar, dan banyak kitab-kitab yang kita mengaji, contoh kitab kita ni cenderung kepada Syekh Ibn Hajar. Kitab Muniyatul Musalli Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar jalan kitab dalam negara kita ni. Itu sebab Ibn Hajar, sikit-sikit kita jumpa Ibn Hajar, dan pengarang kita pun mana-mana pun Ibn Hajar. Sebab apa? Tu guru dia Ibn Hajar. Tu guru dia ni dulu mengaji dengan Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar mengajar di Masjidil Haram. Yang ni anak muridnya, contohnya pengarang kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in sikit-sikit berkata Syekhuna Syekh Ibn Hajar, berkata Syekhuna Ibn Hajar, berkata sebab tu guru dia. Tu guru dia. Atas jalan tengah lah, atas jalan tengah, iaitu kita berniat dua sekali untuk mengelakkan daripada khilaf di kalangan para alim ulama. Sama balik. Dan seterusnya lagi. Dan 2 rakaat sunat musafir, iaitu sunat musafir. Balik daripada musafir, kita semayang sunat musafir. Sahaja aku semayang sunat musafir, balik pun dinamakan semayang sunat rujuk daripada musafir. Nak bermusafir pun ada semayang sunat musafir. Kita nak bermusafir, dia ada semayang sunat musafir. Kita minta supaya perjalanan kita selamat. Lalu orang buat semayang sunat musafir ni nak kerja haji je dia semayang sunat musafir. Balik kampung dia tak semayang sunat musafir. Suruhlah ustaz dengan kamat, dengan apa, dengan azan, dia pun semayang sunat musafir dengan betul langkah turun daripada rumah sebab nak musafir kerja haji. Itu sebab ustaz ngajar haji kata begitu. Betul tak? Balik kampung, pergi musafir mana-mana, ada kita semayang 2 rakaat. Allah, jarang sekali. Inilah pelangkah yang paling baik diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita bermusafir jauh dan kita semayang sunat musafir, nescaya para malaikat akan menjaga kita. Itulah pelangkah yang paling baik dan paling mujarab, sebab ada di dalam sunnah Nabi SAW. Tapi yang langkah-langkah lain, itulah pelangkah yang paling baik. Sebab ada sunat, ada semayang. Inilah yang ditinggal oleh kita balik kampung, pergi jauh-jauh sikit. Tak kira lah jauh mana, nama dia musafir. Sama ada pergi negeri-negeri lain, nak pergi ke ziarah kawan-kawan, nak pergi kerusuh ke apa, semayang sunat musafir. Sahaja aku semayang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada pun doa tu boleh buka lah dalam buku mengerjakan haji pun ada semayang sunat bermusafir, sunat musafir. Dan seterusnya lagi 2 rakaat sunat qudum. Bila sampai pula, bila sampai ni orang-orang balik haji baru ni balik rumah ada semayang sunat qudum. Pergi semayang sunat musafir, balik dah selamat dah, alhamdulillah sihat. Jarang orang buat. Orang tanya macam mana sana Mekah, banjir. Itu dia. Panas. Kita lupa satu. Itu sebab ustaz mengajar haji dan umrah ke apa semua, dia kena beritahu semayang sunat musafir dan semayang sunat qudum bila kita sampai. Itu juga kalau kita sampai kampung, balik kampung, semayang sunat musafir. Bila sampai pula kita semayang sunat qudum 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi nak musafir, dia semayang. Bila sampai pun Nabi semayang. Hadis cukup sahih. Itu yang berlaku khilaf di kalangan para ahli ulama tentang semayang sunat duha yang telah saya bahaskan pada pengajian sebelum ni. Ada ulama kata contohnya bahawa Nabi semayang sunat duha ni, kebetulan Nabi sampai ke Mekah ketika itu, waktu duhanya ni Nabi semayang. Jadi sebenarnya semayang sunat qudum, bukan semayang sunat duha. Ini riwayat daripada Aisyah. Ada pula riwayat daripada isteri Nabi yang lain bahawa sesungguhnya aku lihat Nabi sendiri semayang sunat duha. Sunat duha. Jadi ulama ambil jalan pertengahan. Nabi ni tetap semayang sunat duha, tetapi Nabi SAW semayang sunat duha tidak berkekalan. Kadang Nabi semayang, kadang Nabi tidak. Kalau Nabi berkekalan, dah tentu Aisyah pernah tengok Nabi semayang sunat duha. Aisyah kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhat ad-duha. Aku tak pernah nampak Nabi semayang sunat duha. Wa inni la usabbihu. Kalau betul Nabi semayang sunat duha, aku semayanglah, kata Aisyah. Itu riwayat Aisyah